Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 9 Mei 23 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Takwir. Surah At-Takwir, surah yang ke-81, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 15 sehingga ke akhir surah ayat 29. Ayat 29. Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat yang panjang ini Allah SWT bersumpah untuk menolak tuduhan Quraisy yang mengatakan Quran ini tidak betul, Nabi itu gila majnun. Dan Allah nyatakan Rasul pembawa yang menurunkan Al-Quran dari langit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril, yang gagah perkasa dan amin, seorang malaikat yang sangat dipercayai, tak pernah bohong, tak pernah kelentong. Kemudian Allah tegaskan apa yang berlaku, iaitulah semua berlaku atas dunia ini dengan kehendak Allah Azza wa Jalla bimasyiatillah. Mari pelajar, kita baca ayat, kemudian kita pergi pada huraian. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1358. 1358. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. Itu break dia punya sakaturul hayat. Kita pergi kepada terjemahan dia, ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Oleh itu, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Al-khunnas, iaitulah bintang yang besar, takhtafi wa taghib. Dia panggil tenggelam timbul. Ada ke tak ada. Malam nampak, siang hilang. Allahu Akbar. Jadi ahli tafsir kata maksud al-khunnas, al-jawaril kunnas ni jenis bintang. Waktu lifa. Jadi ada juga ulama
Dia kata bintang, tapi bintang mana? Ada kata bintang 7, ada kata bintang 5, ada kata semua bintang. Hak bintang 7 tu matahari, bulan, Zuhal, Utarid, Merikh, Mushtari, Zuhrah. Yang kata 5 tu tolak matahari dengan bulan. Itu semua. Ada juga kata an-nujum, semua bintang. Semua bintang. Li'annaha takhnisu fi jarjiha, kerana dia tenggelam timbul. Malam nampak, siang hilang. Semua bintang. Wallahu a'lam. Yang pentingnya Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang yang nampak di langit, supaya kamu, hei manusia, jelasnya hujah, jelasnya bukti adanya Allah Azza wa Jalla ini sejelas adanya bintang di langit itu. Al-jawaril kunnas, yang beredar juga yang tetap pada tempatnya. Allati tajri fis sama wa tastatiru. Mana bintang tu dia duduk di tempat dia, tapak dia tu, dan dia pun tersembunyi. Malam nampak kelip-kelip, tengah hari tak nampak. Panjang dia. Al-muradu bi kunusatiha istitaruha. Maknanya kunnas, makna dia tersembunyi, hilang pada siang hari. Baik, yang kedua, wal-laili idza as'as. Dan demi malam, ini sumpah yang kedua, idza as'asa, apabila ia hampir habis. Ai uqsimu bil laili idza aqbala bi zulamihi, aku bersumpah dengan malam bila permulaan malam dia gelap, mari gelap. Idza as'asa idza adbara, la ni subuh ni hilang dah malam, tak ada dah. Kita duduk luar masjid kejap lagi, cerah sampailah terbitnya matahari. Allahu akbar. As'asa dengan mana adbara. As'asa adbara, boleh kita kata adbara. Ni hari ni kalau pelajar-pelajar kaji hafal dia punya makna ni, hebat dia kata. Kunnas, as'asa. Yang ketiga was-subhi idza tanaffas, ay wa uqsimu bis-subhi, dan aku bersumpah dengan subuh, siang, idza tanaffasa, apabila ia mulai terang, ai idza aqbala wa tabayyana dawuhu, bila dia datang siang mari, cahaya dia mula-mula sikit, lepas tu habis, dia syuruk, cerah dah lah. Oi, menarik dia punya perbahasan, panjang ulama duk bahas ini. Panjang pula lah. As-subhu alladhi huwa a'dalu awqatin nahar idza tanaffasa adaa, ialah yang pentingnya subuh bertukarlah daripada malam gelap kepada siang cerah. 3 kali Allah bersumpah untuk apa? Innahu laqawlu rasulin karim, sebenarnya Al-Quran itu sungguh-sungguh kalamullah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, utusan yang mulia. Bukan Jibril buat Quran, Jibril bawa mari. Jibril bawa mari. Setelah Allah Ta'ala bersumpah, maka dia bawa apa yang disumpahkan itu, iaitulah inna man yunzil ala hadzal Quran, muzil hadzal Quran ala Muhammadin, utusan Allah Ta'ala yang bawa Quran dari langit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah, rasulin karim, ai hasanul khalqi wal akhlaq, elok dia punya rupa, perangai dia pun comel.
Siapa dia? Dia ni wahwa Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam, Allah Taala gelar dia ni Rasulin Karim, utusan Allah Taala yang mulia, comel rupa, perangai baik. Kita ni nak dua tu ya kita pun. Ya, comel rupa, perangai baik, tak habislah cerita. Ditambah pula dengan kaya, ditambah pula dengan suka menurut, banyak lagi lah kelebihan. Yang pentingnya asahnya duduk di situ. Apa lagi sifat Jibril? Tengok ni, sifat Jibril AS, Dzi quwwah, yang kuat gagah. Dzil arsyil inda dzil arsy makin, yang berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arasy. Maknanya Jibril ini sahibu quwwatin azimah, suatu pemilik kuasa yang begitu besar. Walahu indallahi ta'ala makanatun aliyatun, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, wa manzilatun rafi'atun, dan kedudukan yang begitu besar. Apa lagi sifat Jibril? Tanda dia pelajar. Rasul Karim, Dzi quwwatin, Makin. 3, Muta'in Samma Amin. Yang keempat, dan ditaati di sana di kalangan malaikat. Ai muta'un fis sama' indal malaikah, malaikat langit semua taat ke dia belaka. Lish? Sebab Jibril ni raisul malaikah, ketua malaikat. Jibril ketua malaikat, jadi malaikat lain tu ikut arahan dia belaka. Jibril ikut arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, tulis amin, lagi beri percayai, amanah, berintegriti. Itu amin. Ai aminun ala ma'tamanahu Allah alaih, sangat amanah, jujur dengan apa yang Allah Ta'ala perintah kepada dia. Di antara kejujuran dia, amanah dia, tablighul wahya ila anbiya'ihi, iaitulah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, duna ziyadatin au naqsin, tanpa tambah ataupun mengurangkan. Tak ada. Maknanya Jibril AS akan sampai kepada baginda Nabi SAW Al-Quran ni 100%. Tak ada kurang, tak ada tambah. Jadi berapa sifat malaikat? Ada 5 sifat. Patutlah dia layak untuk menjadi Rasul, menjadi utusan Allah Azza wa Jalla, perantara di antara Allah dengan nabi-nabinya alaihimus salatu wassalam yang ada di bumi. Malaikat langit, nabi-nabi di bumi. Baru mari cerita dia. Ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sebenarnya sahabat kamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua selawat belaka bila sebut nama Nabi. Dan sebenarnya sahabat kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wahai golongan yang menentang Islam, bukanlah dia seorang majnun, seorang gila seperti yang kamu tuduh, yang kamu canangkan. Tak ada. Munasabatul ayah lima qablaha, munasabah ayat ini. Ba'da an asnallah, setelah Allah Ta'ala puji Quran, bi'annahu, Quran itu dibawa turun oleh Rasul, utusan Allah Ta'ala yang sangat dipercayai. Maka bila maklumat itu tepat, diterima oleh Nabi SAW juga yang benar, Nabi SAW pula menyampaikan kepada umatnya apa yang diterimanya 100%, disampai kepada umatnya juga
100%. Tak ada kurang, tak ada tambah. Ini menunjukkan bahawa wa annahu lamma zakara fadla rasulil malaki, Allah Ta'ala sebut Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat. Ayat ini Allah Ta'ala sebut Rasul dari kalangan bashar, dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia pula. Jadi dia mesti kena ada dua. Mesti kena ada dua. Utusan Allah Ta'ala malaikat, yakni manusia. Ai wama nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya ahla Makkah alladhi khalattumuhu wa araftum sidqahu wa amanatahu bimajnun kama tazun. Orang Mekah, mu kenal ke Muhammad ni, kita kata sallallahu alaihi wasallam, daripada budak lagi dia tu baik, jujur, tak pernah cakap bohong, tak pernah cakap dusta, tak pernah kelentur orang. Tiba-tiba bila dia cakap dia ni terima wahyu daripada Allah Ta'ala, mu tolak, mu tak terima, kenapa pelik kamu ni? Dah 39 tahun, hampir 40 tahun kamu gelar dia Al-Amin, Al-Amin, orang yang amanah, orang yang dipercayai. Tiba-tiba hari ni kamu tukar gelaran jadi gila. Lek. Dalam surah Al-A'raf ayat 184 Allah tanya, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Mu tak mikir ke sahabat kamu tu bukannya gila? Dia seorang pemberi amaran yang sangat jelas, sangat nyata. Kemudian tengok muka surat seterusnya, Allah Ta'ala nyatakan Nabi SAW tengok Jibril. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Dan Nabi Muhammad SAW yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu dari Tuhan. Malaikat itu bukan hantu, bukan jemalang, bukan jin. Dia itu malaikat, utusan dari Allah. Kerana demi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Bila Nabi tengok malaikat ni? Nabi tengok malaikat itu bila? Jadi munasabah ayat ini, bila Nabi sebut dia tengok Jibril, dapat jumpa dengan Jibril dalam gua Hira, puak Mekah ketawa. Muhammad jumpa dengan jin malam dalam bukit tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan, bukan yang aku hantar mari jumpa Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ini malaikat qawi, mati apa ni, amin. Coba. Kemudian satu lagi, mu kenal ke orang gila ni? Orang gila ni bercakap merapu, pakai baju podok. Ni Nabi kita penampilannya comel sangat-sangat. Tuannya cantik, penampilan juga molek, cakapan dia sangat-sangat orang panggil tersusun. Apa gilanya? Lah gila. Itu barat. Maka Nabi SAW telah lihat rupa Jibril yang asli dari di ufuk langit. Ufuk langit Nabi tengok. Berapa kali Nabi tengok Jibril? Tengok dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah. Nabi tengok Jibril ni, dia ada 600 sayap. Sayap dia ni 900 helai. Saat sekeping sayap dia tu saddal ufuk, gelap langit. Sah Jibril ni. Hadis ini sahih rawahu Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi satu hari Nabi tengok Jibril, rupa dia asli waktu di Mekah. Jibril duduk antara langit nampak terbang datang. Sekali lagi Nabi kita tengok bila? Ketika dia Mi'raj. Para pelajar tanda
surah An-Najmi, suratul Najmi ayat 5 sehingga ayat 15. Itu dalil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok Jibril di langit 2 kali tengok. Asli, rupa asli. Rupa biasa ni malaikat Jibril mari tak berupa malaikat, dia berupa orang, comel, berupa Dihyatul Kalbi contohnya mari. Baik, tengok ayat seterusnya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang boleh ditohmah dan disangka buruk terhadap penyampaiannya akan perkara-perkara yang ghaib. Mu jangan duduk tuduh kok kak. Jangan duduk tuduh macam-macam. Ai wa ma huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi bakhilin 'ala an-nas bil Quran. Nabi kita bakhil nak ajar orang payah. Zaman kita hari ni payah nak ajar Quran. Nah, zaman kita nak ajar Quran kena masuk kelas, berbayar, mahal pula tu ada. Per hour pun ada juga. Nak belajar, nak ngaji Quran, nak bayar RM50, saya ajar awak 1 jam. Ada yang bayar bulanan, ada yang bayar macam-macam. Kita kata bukan bayar Quran tu, bayar masa ustaz tu. Tapi susahlah juga. Nabi langsung tak ada bayaran, tidak ada bayaran untuk mengajar Quran, tak ada. Siapa nak mengaji mari. Bal huwa harisun ala tablighul Quran. Nabi kita ni semangat sangat nak menyampaikan Quran kepada semua manusia. Semangat sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar Quran kepada semua orang. Ayat 25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang kena rejam. Tak ada. Jangan duk tuduh kok say. Jangan duk mengarut. Wa ma hadzal Qur'anu biqauli syaitan mal'un matrud. Bukanlah Quran ini daripada kata-kata syaitan yang dijauhi daripada rahmat Allah Azza wa Jalla, marjumun bisyuhub, yang dilontar dengan dengan tahi bintang. Tidak. Fa aina tazhabun. Dengan yang demikian, maka kemanakah kamu hendak pergi? Kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan Al-Quran. Mu nak pergi mana? Mu tak mau ikut Quran, kamu nak ikut siapa? Itu soalan. Munasabatul ayah, lamma lam yada' wajah yulabbas. Allah Ta'ala tak biarkan satu ruang pun untuk orang kafir putar belik fakta untuk nak mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Ta'ala bawa hujah, bawa bukti, bawa apa? Maka Tuhan tanya, fa aina tazhabun? Mu nak pergi mana lagi? Quran yang begini jelas, bukti yang sangat nyata, dalil yang cukup mantap, apa lagi yang kamu nak? Mu nak gapo lagi? Bahasa Kelantan kata, demo nak gapo lagi? Tak ada gapo dah lah. Demo nak gapo? Qala Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai fa aina tazhabu uqulukum? Di mana akal kamu ketika kamu mendustakan Quran ini yang sudah jelas dia punya benar, nyata dia punya maklumat, ianya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Di mana akal kamu, di mana otak kamu, di mana kewarasan kamu masih lagi menolak Al-Quran yang datang daripada si Allah Azza wa Jalla? Maka Allah Ta'ala sebut di sini tentang kedudukan Quran. In huwa illa
In huwa illa zikrun lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Ingat apa? Zikrun dengan makna tazkiratun, peringatan, nasihat, amaran, semua boleh guna belaka tu. Yatazakkaruna bihi rabbahum. Bila kita baca Quran, kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Ingat kepada Allah Ta'ala yang maha sempurna. Maka kata di Ibnu Ashur, tulis ni pelajar. Kata Ibnu Ashur, az-zikru, kalau kata zikir, in huwa illa zikrun. Quran ini zikir. Zikir. Apa makna zikir? Yajma'u ma'ani, dia banyak makna zikir. Zikir, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah zikir. Makna dianya ad-du'a. Doa. Wal wa'zu, nasihat, suruh orang buat baik. Waz zajru, larang orang daripada melakukan kebatilan dan kesesatan. Itu mana zikir. Zikir ni luas, suruh benda baik, larang benda mungkar. Atau kita berzikir dengan mulut kita, zikir dengan hati. Al-Quran ini menjadi peringatan pada semua manusia untuk memperbetulkan akidah mereka, tauhid, mengabdikan diri taat kepada Allah Azza wa Jalla, membersihkan jiwa mereka daripada akhlak perangai huduh, dan juga adab sesama mereka, perhubungan interaksi sama manusia. Ini semua namanya zikrun. Dalam Quran itu ada belaka, lengkap. Alhamdulillah. Baiklah. Lil alamin, in huwa illa zikrun lil alamin. Apa dia al alamin? Tanda belajar, alamin, semua alam ini. Dia panggil syarafun lil khalqi kullihim. Manusianya, jinnya, malaikatnya, termasuk alam belaka. Ada setengah orang dia kata lain pada Allah Ta'ala, semua tu makhluk belaka hak lain tu. Gitu. Alam, al-alamin. Akhir ayat, liman syaa minkum an yastaqim. Al-Quran ini zikrun, peringatan, nasihat, panduan, iaitu bagi sesiapa yang kamu mahu, sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul. Siapa nak jadi ikut Islam yang betul, nak ikut jalan hak comel, ikut Quran, ikut Al-Quran. Lah ni macam-macam manusia ni. Ni ada kumpulan dia panggil anti hadis. Dia kata Tuhan suruh ikut Quran ya, kenapa ikut nabinya? Naik darah kata orang. Nyom mari bercakap macam tu. Apa ikut nabi? Habis nak payah Quran macam mana kalau tak ikut nabi? Nabi yang faham Quran, Allah Taala ajar kepada dia sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lah dia dunia nak kiamat ni awe lah. Baik, penamat surah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah. Siapa dia pengatur itu? Rabbul Alamin, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi kamu tadi nak istiqamah, ikut Quran. Wa ma tasyauna al-istiqamah, kamu tak boleh nak istiqamah di atas jalan yang benar kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Habis kalau macam ni semua benda izin Allah, semua benda izin Allah, tak payahlah kita buat kerja, tunggu Tuhan izinnya lah. Ni dia panggil pokok Jabariyah. Pokok yang mengatakan manusia ni macam bulu di udara, terbang ke mana angin, arah angin. La.
Kita ni Allah Ta'ala bagi akal, bagi otak supaya berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Tak boleh nak main gitu. Kalau kita nyanyi gitu. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita surah Al-Takwir. Dia panggil Allah Ta'ala semua dengan kehendak Allah. Tapi manusia ni ada akal, boleh mikir apa yang aku nak, apa yang kita nak pilih. Itu maksudnya. Tamatlah kita tafsir ayat secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah. Faedah yang pertama, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang. Bintang-bintang yang tenggelam timbul, yang beredar, yang hilang pada siangnya. Itu Allah Ta'ala bersumpah. Maka di sini kata di ulama tadabbur, huna yuqsimu, Allah Ta'ala bersumpah dengan keadaan bintang yang zahir, siangnya tak nampak, tersembunyi, yang berjalan di atas landasan. Dalam perjalanan dia tak kacau orang. Wahuma asarani min asari syamsi. Maknanya baik. Yang pentingnya Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu daripada Jibril AS yang amanah, yang integriti, kepada Nabi sallallahu alaihi Rasulil Amin. Jadi para pengkaji dia kata, apa hikmah di sebalik Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang? Bintang ini cerah, terang, menjadi pedoman kepada orang yang berjalan. Kalau tengah malam tak ada lampu pun, orang tahu ikut bintang. Zaman dulu lah, zaman orang berjalan di padang pasir, zaman lah ni tak tahu apa GPS belakang ni. Nak pergi cari kedai roti pakai GPS. GPS tak ada apa dah. Dua ialah ni manusia ni, dua perkara sinonim zaman kita hari ni. Bila orang kita jemput mari rumah, location, satu dia. Bila siapa di rumah orang minta password, dua perkara ni sudah menjadi sebati dengan orang sekarang. Betul tak? Location, password. Maknanya maksud dianya Al-Quran ni sangat jelas. Sebagaimana berjalan di bumi, nak pergi menuju tempat tengok bintang, kamu berjalan di atas muka bumi nak menuju kepada keredaan Allah Azza wa Jalla, mesti melalui Al-Quran. Itu maksud dua perkara yang sangat dekat. Maknanya Allah Ta'ala buat sumpah ni nak menampakkan kepentingan perkara tersebut. Bintang dengan Al-Quran, dua-dua itu pedoman. Ini pedoman dunia, ini pedoman akhirat. Alhamdulillah. Dan pedoman dunia akhirat lah Quran ni. Pedoman dunia dan akhirat, bukan akhirat saja. Dua, al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Fala uqsim bil khunnasi al-jawaril kunnasi wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffasa. Jadi munasabah, kenapa Allah Ta'ala mula sumpah dia tu dengan atas, dengan dia panggil alam al-ulwi, tanda-tanda kuasa Allah di atas. Munasabah dianya sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu ar-rasul, rasul putusan aku itu Jibril alaihissalam duduk di langit. Duduk di langit. Mana Jibril itu alam dia alam langit, tapi kuasa dia, kelajuan dia, dia boleh turun naik ke bumi ni macam kita pergi Kuala Kerang Sungai Raya, nampak? Laju lagi, cepat lagi. Kita naik Kuala Kerang pun kalau waktu jam payah juga.
Itu dia panggil munasabah. Munasabah alam atas dengan alam Jibril alaihissalam. Kemudian habislah. Yang ketiga, tulis lepas kita ambil ringkas ya. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut Rasulin Karim. Rasulin Karim. Innahu laqawlu Rasulin Karim. Al-Quran itu dibawa oleh utusan Allah Ta'ala yang mulia. Wa fit ta'bir, Allah Ta'ala ta'bir, guna perkataan Rasul kepada Jibril alaihissalam, ima'un ila annal qawl alladhi yuballighu, nak beritahu isyarat bahawa dia hanya utusan. Apa yang disampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Dia hanya menyampaikan, bukannya dia reka. Itu menyampaikan, bukan dia reka. Rasul. Baik. Lagi? Ada lagi? Naam. Jibril hanya menyampaikan. Kemudian Nabi juga disebut sebagai Rasul. Tengok dalam ayat. Innahu laqawlu Rasulin Karim. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Qalilan ma tu'minun. Nah, dalam surah Al-Haqqah, tanda surah Al-Haqqah ayat 40-41 ni, laqawlu Rasulin Karim. Rasul di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam surah kita ni, dalam ayat 19 At-Takwir ni malaikat Jibril. Dalam surah Al-Haqqah Nabi. Maka di sini para ulama sedikit perbincangan, anna Rasul itu yutlaqu 'alal bashari wal malak. Rasul, malaikat pun Rasul, dan Nabi juga Rasul. Di kalangan manusia ada Rasul, di kalangan malaikat ada Rasul. Ingat molek, di kalangan manusia ada Rasul, di kalangan malaikat ada apa? Ada Rasul. Cuma para pelajar sekalian, perbezaan tengok ni. Kalau kata Nabi dia tak ada malaikat. Itu untuk manusia saja. La yutlaqu illa 'alal bashar. Dalam hadis ingat ni hadis tidur. Hadis kita nak tidur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita, bila kita nak tidur, kita baca apa? Bila kita nak tidur kita baca apa? Bismika rabbi wa ta'tu jambi. Betul tak? Itu satu bacaan. Dia baca Bismika rabbi wa ta'tu jambi. Kemudian ada lagi bacaan yang Nabi kita sebut, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabimu yang engkau utuskan. Kemudian sahabat ni bila ulang balik kata-kata ini, dia tukar. Dia kata wa bi rasulikal ladzi arsalta, dengan Rasul. Nabi kata la, wa bi nabiyyika. Itu perbezaan para pelajar. Kenapa Nabi kita hantar balik lafaz Nabi, dia tak mau guna lafaz Rasul? Sebab kalau kata Rasul, dia boleh pergi ke malaikat, boleh pergi ke utusan lain, Rasul. Tapi kalau kata Nabi, lah, dia tak pergi ke malaikat, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya kita jaga al-lafzun nabawi. Lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk kita belajar. Jangan mudah-mudah. Ikut nak baca lafaz apa pun tak boleh belaka, kita kata tak boleh kata boleh belaka. Jadi kita kena belajar betul-betul para pelajar sekalian, supaya setiap apa yang kita belajar, yang kita beramal dalam sudut bacaan-bacaan itu perbezaan yang sangat ketara. Perbezaan yang sangat ketara, bukan mudah-mudah. Hadis ni Nabi kita ajar sahabat dia bila nak tidur,
ambil wudu, kemudian tidur sebelah kanan, kamu baca Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tengok, nabiyyika. Nabi kata ulang balik, suruh sahabat ulang. Sahabat ni ulang, dia tukar. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika. Nabi kata la, wa bi nabiyyika. Jadi di sinilah para ulama kita mengatakan bahawa ni, tengok dalam kitab kita ni Perisai Muslim, bacaan-bacaan tidur yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa pergi cari, pergi beramal dengan dia, jangan duk baca hak tak tu kali. Banyak bacaan-bacaan kita ni alhamdulillah para jemaah sekalian sudah ada, yang tak adanya orang tak say. Bas. Ini penting. Tengok di sini, kalau kata Rasul, malaikat pun Rasul, Nabi SAW juga Rasul. Hak Nabi kita hantar utusan pergi jumpa orang Rasul. Tapi kalau kata Nabi, la, Nabi khas untuk para anbiya yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, khas. Jadi kita fahamlah dalam doa tadi, kenapa Nabi tak benar ke sahabat tu tukar lafaz wa bi rasulika, Nabi kata la wa bi nabiyyika allazi arsalta. Ini pentingnya lafaz-lafaz Nabawi ni, jangan duk main-main, jangan duk tukar-tukar. Kalau tukar lain pula makna dia. Baiklah, kita ringkaskan. Yang keempat, faedah yang keempat, Allah Ta'ala sebut innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. 5 sifat malaikat, 5 sifat. Wusifar rasulul malaki, Allah Ta'ala sifatkan utusan dia malaikat ni 5 sifat. Yang pertama karim, qawi, makin, muta', amin. 5 sifat. Maknanya sifat malaikat ni karim, mulia, comel, lawa. Qawi, kuat. Tak kuat kau ni, dia turun langit dengan bumi sekejap. Makinun 'inda rabbi, mempunyai kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Muta'un fis samawat, semua malaikat-malaikat langit taat ke dia belaka. Aminun, sangat berintegriti, amanah, jujur dalam menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dia kata khamsu sifatin, 5 sifat ini nak menyatakan bahawa utusan Allah yang bawa Quran itu sangat orang panggil sangat layak. Dia dengar daripada Allah, dia bawa pada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dengar, Nabi kita ulang balik, setelah disahkan barulah Jibril terbang balik ke langit. Allahu akbar. Maka kenapa Allah Ta'ala gambarkan dia ni dengan al-quwwah, zi quwwatin, dan ada kekuatan dia makin kedudukan. Ulama tadabbur kata ada beberapa sebab, tanda oleh kita ambil ringkas ya. Sebab yang pertama, kekuatan malaikat ini menghalang syaitan daripada mendekati Quran. Tak boleh kacau. Kalau dia mari juga kena panah. Yang kedua, malaikat yang kuat yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didustakan oleh puak kafir. Malaikat ni kuat. Yang ketiga, man ada, siapa dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan musuh dia. Yang keempat, dia sangat berkuasa, mempunyai kekuatan magic dia ni dalam menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan perintah apa, dia boleh buat belaka. Nak suruh binasa kaum yang kafir, boleh binasakan. Nak suruh apa saja pun perintah Allah Ta'ala, malaikat boleh buat. Kita kata itulah malaikat yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terakhir, liman syaa'a minkum an yastaqim. Liman syaa'a minkum an yastaqim, siapa dia nak istiqamah, siapa nak ikutlah Quran,
Tapi semua perbuatan kita ni duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita boleh katakan bahawa kita tak boleh nak ikut-ikut kita nak, kita hanya boleh merancang, boleh buat strategi, tetapi pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu kita duduk di bawah ihsan Allah. Ihsan Allah. Tuhan nak, dia jadi. Tuhan tak nak, tak jadi. Maka kerana itulah kata di para ulama, agama Islam ini sesuai untuk semua tempat, semua masa, semua zaman. Dia kata sesuai zaman Nabi ya. Allah Ta'ala yang mensyariatkan Quran ni pada zaman Nabi. Allah Ta'ala juga yang jaga kita pada sampai hari kiamat. Kenapa pula zaman Nabi boleh, zaman kita tak bolehnya? Jadi kita kena ingat. Maka semua kita ni, kita lawan kepada puak-puak dia panggil Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Sebab Ahlus Sunnah ni kita kata semua perkara berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi manusia mempunyai pilihan sendiri dengan akal dia, nak pilih jalan baik ke jalan salah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah surah At-Takwir pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai peringatan dan panduan dalam hidup kita, dan menjadi pemandu kita pada hari kiamat untuk sampai kepada keredaan Allah dan membawa kita masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.